Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Umi Saidatul Erina binti Matsah, guru di SK Sikwati Kudat, Sabah dan merupakan seorang pelajar PhD di Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Maling, Perak. Baiklah, pada hari ini saya akan membuat pembentangan tentang kajian tindakan yang telah pun saya laksanakan yang bertajuk Chronotask. Bagi tajuk penuh, kajian tindakan ini ialah pembangunan reka bentuk Chronotask meningkatkan kemahiran membuat kronologi murid dalam tajuk Perjuangan Tokoh Tempatan, Mata Pelajaran Sejarah Tahun 5. Secara sinopsisnya, Chronotask merupakan singkatan bagi perkataan kronologi dan pintas yang merupakan pemudah cara untuk membentuk kronologi peristiwa sehingga murid dapat memahami peristiwa sejarah serta dapat mengupayakan kemahiran berfikir tahap tertinggi iaitu tahap mencipta. Baiklah, ini adalah isu dan fokus kajian dalam kajian tindakan ini. Isunya ialah murid kurang dapat membuat kronologi peristiwa dengan betul sekaligus murid kurang dapat berfikir aras tertinggi iaitu aras mencipta. Ini adalah bukti apabila saya sebagai pengkaji menghendaki murid untuk membuat satu buku skrap dan didapati murid hanya menyalin bulat-bulat daripada buku teks tersebut. Jadi fokus bagi kajian ini ialah proses kemahiran kronologi iaitu melalui aktiviti. Baiklah, untuk objektif inovasi ataupun kajian tindakan ini ada 3 iaitu objektif khusus. Yang pertama ialah meningkatkan kemahiran membuat kronologi murid, mengupayakan aras berfikir murid kepada aras mencipta dan meningkatkan penglibatan murid kepada 100% dalam PDPR. Bagi kumpulan sasaran kajian tindakan ini ialah sebanyak 10 orang. Baiklah, ini adalah gambaran keseluruhan inovasi ini iaitu Chronotask. Chronotask sebenarnya menggabungkan 3 jenis ilmu iaitu ilmu sejarah, ilmu seni visual dan ilmu psikologi di mana saya sebagai pengkaji percaya tokoh psikologi berpendapat bahawa apabila seseorang itu mempunyai hasrat sendiri untuk belajar dan belajar atas inisiatif sendiri, murid itu juga akan terbukti dengan rasa ingin tahu, dengan eksplorasi sendiri, maka itu dikira sebagai satu yang akan dapat membuka minat mereka untuk belajar. Jadi inovasi ini menggabungkan 2 idea utama dalam satu inovasi. Yang mana idea pertama iaitu persoalan dan idea kedua iaitu warna. Persoalan tentang tokoh. Siapakah tokoh tersebut akan digabungkan dengan warna turquoise. Mana lokasi tokoh tersebut menentang akan digabungkan dengan warna merah. Punca penentangan tokoh tersebut akan digabungkan dengan warna putih. Bagaimana tokoh tersebut menentang akan digabungkan dengan warna biru. Kesan penentangan akan digabungkan dengan warna kuning. Apabila murid sudah mahir dengan formula ini, murid akan memasukkan maklumat-maklumat tersebut di dalam kotak-kotak Chronotask dan akhirnya mereka akan membentuk satu kronologi yang lengkap. Ini adalah paparan belakang Chronotask. Baiklah, ini adalah paparan bagaimana penambahbaikan demi penambahbaikan dibuat sehingga mengikut trend semasa dan keperluan murid serta situasi. Baiklah, ini adalah pelaksanaan tindakan yang pertama. Saya sebagai pengkaji menggunakan inovasi ini dan memasukkannya dalam panduan modul PDPR dan diagihkan kepada murid. Kemudian murid akan menjawab secara individu, guru akan memeriksa dan memberikan maklum balas dan sebagai pengukuhan, guru akan memberikan link kanvas secara berkumpulan. Manakala pelaksanaan tindakan yang kedua pula melalui penggunaan kod QR dengan yang mana murid akan meneliti video-video penerangan sebagai rangsangan dan murid akan mencipta satu struktur baharu menggunakan elemen Chronotask. Baiklah, untuk makluman semua, kos menghasilkan inovasi ini adalah percuma iaitu RM0. Yang mana kertas A4 satu rim disediakan oleh sekolah, manakala aplikasi Canva dan kod QR boleh didapati secara percuma. Baiklah, ini adalah isu atau masalah yang ditangani oleh inovasi yang mana sesi pengajaran sebelum ini iaitu 8 sesi dapat disingkatkan kepada 2 sesi. Kesukaran murid untuk mendapat tahap pemikiran aras 5 tidak lagi berlaku kerana proses Chronotask menggunakan warna dan kod QR membantu dalam
mendapatkan tahap pemikiran aras tersebut. Kemudian murid bosan belajar secara individu dan aktiviti yang tidak melibatkan operasi mental tidak lagi berlaku selepas inovasi ini kerana inovasi ini boleh dilaksanakan secara berkumpulan. Baiklah, mari kita lihat bagaimana inovasi ini dapat membantu murid mencapai objektif yang pertama. Yang mana sebelum iaitu paparan skrin sebelah kiri mendapati bahawa penggunaan warna dalam analisis dokumen ini mendapati bahawa warna tidak memberikan makna kepada tulisan tersebut. Manakala selepas inovasi ini, warna yang dipilih ada memberi makna kepada maklumat yang ingin disampaikan. Jadi lebih mudah dan lebih kemas. Manakala untuk bukti yang kedua ini, inovasi dapat menjimatkan masa apabila seorang guru ataupun penyelidik iaitu saya dapat menyiapkan satu silibus iaitu standard pembelajaran 7.2.1 sehingga 7.2.6 hanya berbantukan sekeping kertas kronotas sahaja. Baiklah, ini adalah hasil apabila penggunaan warna yang terancang memudahkan proses ingatan murid. Baiklah, ini adalah hasil kumpulan daripada aplikasi Canva dapat mengukuhkan lagi pengetahuan ataupun kemahiran murid dalam membuat kronologi peristiwa secara berkumpulan dan secara digital. Seterusnya, ini pula adalah bukti bagaimana inovasi ini dapat mencapai objektif yang kedua, yang mana murid dapat mengupayakan aras berfikir kepada tahap mencipta, di mana murid dapat mencipta hasil daripada kronotas. Mereka dapat menggabungkan elemen-elemen dalam kronotas untuk membentuk satu bentuk yang baharu. Ini adalah contoh bentuk-bentuk yang lain yang dihasilkan. Ini pula adalah temu bual iaitu data sokongan kepada data analisis dokumen di mana murid mengesahkan kepada saya bahawa penggunaan kod, imbasan kod dan warna dapat membantu mereka memahami tajuk perjuangan tokoh tempatan yang terdapat dalam kronotas. Baiklah, ini pula adalah bukti bagaimana inovasi ini dapat mencapai objektif yang ketiga iaitu meningkatkan penglibatan murid dalam mata pelajaran sejarah. Didapati daripada carta ini, mendapati bahawa sebelum kitaran hanya 10 orang yang terlibat dengan PDPR sejarah meningkat kepada 27 orang dan akhirnya 100% iaitu 32 daripada 32 orang dapat mengikuti pembelajaran sejarah PDPR di rumah. Dari segi potensi disebarluaskan, inovasi ini adalah fleksibel, kaedah laksana yang pelbagai, praktikal, gabung jalin 3 jenis ilmu dan kos yang sangat murah iaitu kosong kos. Dari segi penyebarluasan, inovasi ini telah pun disebarkan kepada sekolah sendiri iaitu SK Sikuati Kudat melalui PLC, SK Muhibah Tawau dan ke seluruh Malaysia apabila inovasi ini telah dirakamkan dalam perkongsian bahan inovasi teknologi pendidikan berasaskan kajian tindakan oleh JPN Negeri Sabah dan kepada tiga ketua panitia yang tersenarai iaitu salah satu sekolah di Negeri Sembilan, Sandakan dan di Johor. Baiklah, secara rumusannya inovasi ini adalah sangat bagus apabila dia dapat membantu murid dapat mencapai tiga objektif iaitu meningkatkan kemahiran kronologi, meningkatkan aras mencipta dan penglibatan murid dalam PDPR. Hal ini menunjukkan bahawa inovasi bukan saja memberi kesan kepada murid, malah kepada guru dan juga subjek sejarah iaitu persepsi murid yang semakin seronok belajar sejarah. Didapati berkesan inovasi ini. Ini adalah senarai rujukan yang telah pun saya gunakan. Dan kita dapat lihat perbandingan apabila inovasi ini dapat dilaksanakan di dua situasi iaitu ketika PDPC di kelas dan ketika pembelajaran dari rumah. Aktiviti berkumpulan di sekolah dan di rumah, hasil kerja kumpulan, dan ini adalah pencapaian inovasi. Sekian dan terima kasih.